So hello guys, welcome back to my channel. So hari ni macam kita tahu Malaysia tewas 4-0 dengan UAE hasil jaringan daripada Ali Makub 2 dan juga Fabio Lima 2 kalau tak silap aku. So kita straight to the point, analisis taktikal. Bukanlah analisis pun, apa yang aku nampak kan. Okay, the first thing yang aku nak cakap ialah bagaimana UAE pressing. Okay, kita tengok macam mana UAE pressing. Bila Liridon pegang bola, kat gambar ni kau akan nampak bagaimana beberapa orang player mengepung Liridon sehingga Liridon tak ada peluang untuk melakukan passing terhadap midfielder yang lain. Kau boleh tengok macam mana posisi Syamil dan posisi Azam, kat mana diorang berada. Out of position, tak membantu Liridon dan akhirnya Liridon hilang bola. And then the second picture kita boleh nampak macam mana Syamil Kuti baru je pegang bola di pressing oleh lebih kurang 2 ataupun 3 pemain daripada pemain UAE. So kita nampak betapa efektifnya UAE punya pressing nak berbandingkan dengan pressing Malaysia. Itu menyukarkan Malaysia untuk melakukan build up perlawanan. Okay, apabila Malaysia bertahan ketika UAE memulakan serangan daripada barisan pertahanan, player yang akan melakukan pressing yang pertama kita akan dapat lihat Di Paula bersama dengan Syamil Kuti akan melakukan pressing. Tapi kita tahu Di Paula pressing pun tak habis, jogging je, dan Syamil pun shadow tapi tak buat sampai habis. So pressing kita tak betul kat situ. And the third point yang aku nak cakap ialah pemain yang bagi aku key point untuk UAE mana tu ialah Ali Salmin. Memang Ali Makub score the goal bila ada chances. Memang pemain macam Abdullah Ramadan melakukan build up game yang baik. Fabio Lima melakukan gelecekan dan finishing dan impact yang bagus bagi bahagian serangan. Tapi bagi aku, pemain UAE malam tu yang memusnahkan hadapan Malaysia ialah Ali Salmin. Sebab kita dapat lihat, okay, bila Malaysia melakukan pressing, kau akan nampak bila Malaysia push 2 centre back UAE dan seorang player yang pasti akan free ialah Ali Salmin. So kalau boleh tengok gambar ni, di mana kedudukan Ali Salmin, di mana Liridon tidak melakukan pressing dengan baik, Ali Salmin akan sentiasa menjadi penghubung di antara defense dan juga midfielder untuk menghantar bola ke bahagian atas dan memusnahkan, memuncak-kacirkan, memecah belahkanlah midfield Malaysia, senang kata. Ali Salmin defensive midfielder diorang. Dan kalau ikut statistik pun, pemain yang paling banyak melakukan sentuhan ialah Abdullah Ramadan dengan 125 sentuhan dan nombor 2 Ali Salmin dengan 123 sentuhan. Pemain yang paling banyak melakukan accurate passing, nombor 1 ialah diorang punya centre back dengan 99%. And nombor 2 sekali lagi Ali Salmin dengan 96% daripada 111 hantaran. So kita akan dapat lihat macam mana bila UAE memegang bola, kita melakukan pressing dengan tak baik. So kalau kau nak pressing betul-betul, kalau tu Atletico Madrid pressing dengan jarak antara player dengan player opponent yang ngamah orang kata. Tapi kalau tengok Malaysia pressing, kau tengok Syamil kat mana. Dia untuk gol pertama tu, dia relax je bagi peluang untuk pemain UAE melakukan long pass. Gambar kedua, lihat sekali lagi di mana Syamil berada. Sama juga dengan Liridon. Kita membiarkan pemain-pemain UAE mempunyai banyak masa untuk pegang bola, check dekat atas. Kau akan nampak player UAE dah ready, dah pun nak lari. Kita main dengan high defensive line, tetapi kita punya midfielder tak melakukan pressing dengan agresif dan cukup baik. Hanya melakukan pressing membabi tula lah, membabi buta lah orang kata. Tak ada hala tuju punya pressing. And benda ni, poin yang seterusnya aku cakap ni, semua orang nampak Di Paula pemalas. Bagi aku Di Paula sangat tak efektif apabila bertahan. Beliau hanya membiarkan saja bola berlalu pergi. Macam kau boleh tengok dalam gambar-gambar ni, beliau hanya membiarkan je pemain UAE melakukan pressing. Beliau bukan jogging, dia jalan je relax sangat. Okay, masa counter Di Paula daripada transisi daripada defend untuk ke serang, hanya Sapawi kita dapat lihat di sini melakukan larian dengan pantas untuk lakukan counter attack, sementara Di Paula hanya jogging sahaja daripada kotak penalti sampai ke midfield, membuatkan Kobe Ong macam tak ada pilihan nak pass kat siapa. Contoh seterusnya Di Paula teruk. Okay, ketika ni Soumaré mendapat bola, ada satu ruang kosong dekat bahagian tengah. Ruang kosong tu kalau Di Paula pergi, Soumaré boleh pass kat ruang kosong tu, Di Paula akan dapat bola. Tapi Di Paula duduk relax kat tempat yang tak sepatutnya. Duduk sangat statik orang kata. Sehingga kan bola itu akhirnya dilakukan passing oleh Soumaré dan kita hilang bola. Kalau dia gerak ke depan, dia boleh dapat bola tu. Dia bergerak sikit pun malas. Bila attack pun tak nampak dia berlari. Bila defend pun dia tak nak pressing. So the only thing yang kita pakai untuk Di Paula ni hanyalah fizikal dia. Okay, kalau kita tengok dalam gambar ni, bila Dion Kus dapat bola, kita nak melakukan build up. Kita tak ada peluang untuk melakukan passing di bahagian midfield macam mana kita lawan Bahrain, sebab UAE punya pressing lagi bagus daripada Bahrain sebenarnya. And kau akan dapat lihat di mana Liridon dan juga Kobe Ong mengangkat tangan menyuruh untuk menghantar kepada Di Paula. So Di Paula ni function dia dalam pandang hanyalah fizikal semata-mata. Tak ada sebab lain. Kelajuan, finishing semua tak ada. Kau boleh header dalam gol, kau tak duk keluar. Kau dah buat apa?
Positioning kau tak betul, pressing tak nak. Point solution adalah Liridon. Liridon ni bukanlah pemain tak bagus. Aku rasa dia still relevant nak pakai lawan UAE. Nak lawan Vietnam ataupun Thailand. Tetapi untuk lawan UAE, dia tak function. Liridon hanya akan dapat kualiti beliau ketika beliau memegang bola. Tetapi untuk lawan UAE, kau tak sepatutnya bermain sebab Liridon bukanlah pemain sesuai untuk taktikal kita ketika lawan UAE. Kau macam nak tengok Liridon main baik kalau Malaysia pun tak dapat bola, tak dapat possession dan kau bermain bertahan melakukan pressing, dan itu bukanlah kekuatan Liridon. Dia melakukan pressing dengan sangat slow, dia jogging, dia tak lakukan dengan agresif. Even dia pergi press pun, player UAE ada banyak masa untuk turn, untuk bawa bola ke depan dan melakukan beat terhadap Liridon dengan sangat mudah. Midfield kita kucak-kacir, tak balance. Daripada game sebelum ni, video sebelum ni aku dah cakap yang midfield kita memang tak balance. Azam Aziz lagi clueless, seorang-seorang tak tahu nak buat apa. Kau akan nampak kat sini macam mana kini Liridon boleh melakukan pressing yang lebih awal, tetapi beliau macam delay sikit dan ada banyak ruang untuk player UAE check padang, check bahu, melakukan pressing, dan satu passing tu memecah belahkan midfield terus. Deon Kools terpaksa keluar untuk cover Liridon punya mistake bagi aku. And then ada satu time di mana player midfield Ali Salmin bebas di bahagian tengah. Liridon adalah orang yang paling rapat, tapi Liridon lambat passing. Tapi bagi aku, orang pertama yang patut melakukan press ialah Guilherme de Paula. Dan punca daripada itu, satu passing daripada pemain UAE lakukan kepada Ali Salmin, dan Ali Salmin berjaya memecah belahkan midfield kita sekali lagi. Actually ada je time-time yang Malaysia lakukan pressing cantik sebelum. Macam kau tengok gambar ni, ini adalah contoh-contoh pressing Malaysia yang cantik, tapi kita tak dapat lakukan pressing sebegini dengan secara konsisten. Mungkin sebab stamina dan juga penat, aku tak pasti. The first half kita nampak Ali Salmin sangat bebas, dan second half aku nampak apa yang Tan Chee Ho cuba lakukan. Dia meletakkan Liridon untuk jadi pemain pertama yang melakukan press terhadap Ali Salmin bila UAE memegang bola. Dan bila dua centre back diorang pegang bola, dua player centre back yang akan dimarking oleh Guilherme de Paula dan Syafiq Ahmad. Tetapi Liridon, macam aku cakap, even dia pergi marking pun pressing dia tak bagus, tak agresif, tidak laju, tak berkualiti. Ali Salmin tetap ada punya banyak ruang, banyak masa untuk melakukan turn dan melakukan satu passing yang memecah belahkan defense lah. Dia kena lebih konsisten. Idea tu sudah ada, tetapi Liridon bukanlah pemain yang sebenar yang harus melakukan pressing terhadap Ali Salmin. Syafiq Ahmad, aku tak perlu buat analisis kot. Semua orang nampak dalam game Malaysia mana tu betapa bagusnya beliau melakukan pressing, sangat berbeza dengan Guilherme de Paula, bermain dengan jiwa. Dan ada satu time tu aku sangat suka bila Aidil pegang bola, Liridon hanya menunggu, Davis hanya menunggu, Syamil hanya menunggu, tetapi Syafiq Ahmad yang turun bawah untuk kutip bola. Dia apa orang kata, kau main untuk negara, kau kena main 100% lah. Deon Kools bermain dengan sangat baik, tapi ada je dia buat mistake, certain mistake. Dan contoh seperti dalam gambar ni, beliau terlampau out of position sehingga memberi ruang kepada pemain UAE untuk melakukan larian di belakang beliau. Tapi other than that, dia being perfect lah. Actually Deon Kools adalah pemain yang paling banyak melakukan clearance dekat Malaysia, sebanyak 5 kali bersama-sama dengan Corbin Ong. Dan macam aku cakap, aku tak boleh buat analisis macam mana Malaysia nak serang sebab Malaysia tak ada serangan pun. Malaysia build up pun agak macam tak ada apa. Bila kita pegang bola daripada bahagian centre back, kita build up, kita hanya melakukan long passing untuk mencari pemain yang berfizikal tinggi seperti Guilherme de Paula. Dan kita akan dapat lihat macam mana Deon Kools adalah pemain Malaysia yang paling banyak melakukan long passes sebanyak 9 kali. Nombor satu ialah Farizal Malias, tapi dia goalkeeper, of course ada banyak buat long passes. And after Junior Estal masuk, okay, Junior Estal main dengan baik. Ada satu tackle yang bernas dilakukan beliau, blocking yang bernas sangat bagi aku dilakukan beliau. Tetapi kita kena akui yang maybe aku tak sure sama ada Junior Estal punca kepada masalah ini ataupun memang kesefahaman Deon Kools yang baru sampai dan bermain di out position. Kita akan dapat lihat 2 gol last minute daripada UAE adalah punca daripada defensive line kita yang tidak selari. Deon Kools berada di atas di posisi yang betul, tetapi Junior Estal membenarkan pemain UAE untuk menjadi onside. Jika beliau sedikit ke depan, maybe pemain UAE itu sudah offside dan tidak dikira 2 gol tu. Kita dapat lihat dalam gambar-gambar ni macam mana posisi Junior Estal dan juga Deon Kools yang sangat ketara. Aku tak pasti, macam aku cakap, ini adalah masalah kesefahaman ataupun masalah posisi Deon Kools ataupun Junior Estal yang terlampau perlahan untuk naik. Kalau ikutkan statistik, Liridon adalah pemain yang paling banyak kena beat dekat tengah padang di bahagian midfield sebanyak 4 kali. Dan Liridon Krasniki juga adalah pemain Malaysia yang paling banyak hilang bola ketika memegang bola, sebanyak 17 kali hilang bola. Untuk pengetahuan korang, pemain yang paling banyak memegang bola ialah Liridon Krasniki, tetapi hanya dengan 78% dia punya accuracy passes, and 54 kali beliau berjaya melakukan hantaran. So overall untuk game ni, aku untuk lawan Asia Timur punya kelab negara, aku rasa kita semua tahu kualiti negara kita tidak sampai ke tahap UAE. Aku lebih prefer untuk kita main bertahan secara 5 back ataupun 3-5-2, 3-4-3 seperti mana Ogin Sui lakukan di Piala Asia sebelum-sebelum ni, di mana kita berjaya beat Saudi Arabia, kita berjaya beat
Korea Selatan, kita berjaya beat Jordan. Kita bukan beat, kita seri dengan Jordan. Itu lebih efektif untuk negara-negara yang kecil seperti kita untuk bermain dengan high defensive line, tetapi sangat-sangat menyedihkan dalam bidang pressing. Di Paula pemalas, Liridon jogging sangat tak efektif bila bertahan. Syamil Kuti pun lebih kurang je. Azam Aziz lost tak tahu ke mana. So kesian dekat back 4 kita. Davis, Kuz, Aidil dan juga Gobi Ong tak ada protection daripada midfield. Midfield terlampau senang hilang bola, terlampau senang kena beat. Pemain diorang ni aku rasa boleh compete dengan Vietnam dan Thailand, tetapi untuk lawan UAE dia tak boleh main macam ni lah. The key point is pressing, tak ada hala tuju. Ini yang kau dapat. UAE hanya main simple football, bermain di bahagian pertahanan, build up daripada bawah, terlampau banyak sangat masa untuk menoleh ke atas. Apabila ada ruang, long pass, goal. Dan ideal juga untuk first goal tu, tak boleh cakap apalah. Memang of course lah dia pendek dan dia tak jaga Ali Makub dengan betul, tapi the first thing yang start salahnya adalah daripada Syamil Kuti yang tak melakukan pressing kepada pemain UAE, membenarkan pemain UAE untuk check padang dan melakukan hantaran daripada jauh. Kita memang tewas 4-0, kena belajar lagi. Aku tak rasa Liridon dan Guilherme de Paula adalah pemain yang bagus untuk menentang UAE. Guilherme de Paula tu kena check balik lah aku rasa. Kalau lari pun macam tak ada harapan je nak wakil negara, tak ada hati pun nak wakil negara, baik bagi Syafiq Ahmad je lah main striker.